Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadil Ustaz Nazri, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah di atas kesempatan pada tengah hari ini kita dapat menyambung pengajian dalam kuliah zuhur ya. Alhamdulillah tuan-tuan, pada tengah hari ini suka saya untuk bincangkan satu topik berkaitan dengan Israiliyat dan kaitannya dengan kemaksuman Nabi Daud alaihi salam dan ananda baginda iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Cumanya saya lihat pada masa dah tuan-tuan ya, kalau sempat kita bincangkan ketiga-tiga topik tersebut, dan sekiranya tidak sempat kita pilihlah dalam dua ataupun satu topik ya. Saya rasa saya mulakan dengan topik yang pertama, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, merujuk kepada surah Sad juzuk 23 dan ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إِذْ أُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ. Tatkala Nabi Sulaiman dipertontonkan dengan kuda-kuda yang gagah perkasa, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya saya suka kepada kuda-kuda ini daripada berzikir kepada Tuhan saya sehingga tenggelam matahari. Rudduha alai fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Bawakan kuda-kuda itu pada saya. Lalu Nabi Sulaiman telah menyembelih kuda-kuda tersebut. Baik tuan-tuan, ini terjemahan biasa yang kita jumpa ya dalam mana-mana terjemahan, itulah disebutnya, iaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang mana tertinggal salat asar disebabkan terlalu asyik melihat kuda-kuda yang gagah perkasa. Tuan-tuan sekalian, Nabi Sulaiman ini sebagaimana yang kita maklum merupakan anak kepada Nabi Daud alaihi salam, dan baginda mewarisi beberapa perkara daripada Nabi Daud, iaitu yang paling utama mewarisi kenabian, juga mewarisi kekayaan dan mewarisi kerajaan kepimpinan Nabi Daud alaihi salam. Kira-kiranya ada dua orang yang berkait rapat dengan Nabi Sulaiman. Yang pertama Nabi Daud, iaitu ayahanda baginda, dan yang kedua adalah Talut. Yang Talut itu merupakan bapa mertua kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kisah Talut itu dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah akhir juzuk yang kedua ya. Baik, cerita ini Nabi Sulaiman alaihi salam tertinggal salat asar kerana sibuk dengan kuda-kuda dia. Persoalan yang kita mahu bincangkan adalah, benarkah Nabi Sulaiman alaihi salam tertinggal salat asar ya? Kalau kita lihat perkara yang pertama, adakah salat asar wujud pada zaman baginda? Itu persoalannya. Kita jawab semula bahawa salat warisan para anbiya dahulu ada dua tuan-tuan ya. Satu salat subuh, yang keduanya salat asar. Ini merupakan salat warisan nabi-nabi dahulu. Sehingga kan Nabi SAW sendiri pun sebelum peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj, baginda mengerjakan salat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Dan itulah yang dinamakan sebagai salat subuh dan juga salat asar. Dan salat asar itu digelar sebagai as-salatul wusta. Satu. Yang kedua, adakah pelik bagi seseorang itu meninggalkan salat? Kita jawab itu tidak pelik, kerana Nabi Muhammad SAW pun pernah tertinggal salat asar mengikut hadis yang sahih, iaitu ketika Nabi Muhammad berada dalam perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Baginda terlalu fokus dengan peperangan sehingga baginda tidak ada masa untuk mengerjakan salat asar. Datanglah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan merungut. Nabi tanya, kenapa Umar, apa yang kamu rungutkan?
Kata Umar, beliau merungut kerana beliau terlewat salat asar disebabkan orang-orang kafir yang telah menyusahkan mereka dalam perang tersebut. Dan kata Umar, saya telah mengerjakan salat asar lewat daripada waktunya. Dan Nabi SAW bagi respon bahawa saya pun belum salat lagi, kata Nabi. Nabi pun belum salat asar, sedangkan ketika itu waktu maghrib sudah masuk. Dan Nabi SAW mengerjakan salat asar pada waktu maghrib. Jadi di sini kita dapat fahami meninggalkan solat itu perkara yang pernah berlaku pada Nabi Muhammad SAW sendiri. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih juga, baginda tertinggal solat subuh balik dalam perang. Nabi singgah sekejap di satu tempat dan baginda tertidur. Sahabat yang lain pun semua tertidur. Apabila mereka bangun, matahari sudah pun naik, ya, matahari sudah naik. Dan hari itu Nabi Muhammad terlewat solat subuh dan baginda merupakan orang yang pertama bangun, ya. Jadi di sini Nabi Muhammad pernah tertinggal solat asar dan disolatnya pada waktu maghrib. Yang kedua, baginda pernah terlewat solat subuh dan bangun pada waktu matahari sudah naik. Sekarang ini timbul persoalan, benarkah Nabi Sulaiman AS tertinggal solat asar disebabkan asyik melihat kuda-kuda perang dia? Ya, berdasarkan ayat 31 hingga ayat 33 surah Sad, tuan-tuan, saya bacakan semula. Iz aridu alaihi bil ashyi safinatul jiyad. Tatkala Nabi Sulaiman dipertontonkan dengan kuda-kuda yang gagah perkasa, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya saya lebih suka kepada kuda-kuda ini daripada berzikir mengingati Tuhan sehingga tenggelam matahari. Rudduha alai fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Bawakan kuda-kuda itu pada saya, lalu dia pun menyembelih kuda tersebut. Kita belum bincang Ustaz Nazri tajuk ni. Kan ada bincang? Belum lagi. Baik tuan-tuan, saya ulang balik, benarkah Nabi Sulaiman tertinggal salat asar? Kalau kita lihat, Nabi Muhammad SAW tertinggal salat subuh kerana terlampau penat. Nabi Muhammad balik dalam perang dan Nabi Muhammad pesan kepada mana-mana sahabat yang sanggup berjaga dan kejutkan mereka waktu subuh. Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu menyatakan kesanggupan untuk berjaga dan mengejutkan baginda serta sahabat yang lain. Waktu itu, waktu dah lewat malam. Kalaulah gambaran kita sekarang ini pukul 3 ataupun pukul 4 pagi, dekat-dekat subuh. Kerana waktu itu biasanya Bilal bin Rabah sudah bangun daripada tidur, ya, biasanya begitu. Maka Bilal pun menyatakan kesanggupan untuk berjaga. Artinya Nabi Muhammad tidur pada lewat malam. Dalam sejam atau 2 jam lagi subuh akan masuk. Jadi tidak mustahil kalau baginda terlewat subuh disebabkan baginda lewat tidur. Yang keduanya kerana baginda kepenatan baru pulang daripada perang, ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga dalam beberapa keadaan didapati sengaja berbuat sesuatu perkara yang dianggap sebagai makruh atau perkara yang dianggap sebagai tidak dibolehkan. Contohnya pernah Nabi Muhammad salat tidak cukup rakaat, kerana Nabi nak ajar kepada umat dia bagaimana kaedah. Kalau kita salat asar, tiba-tiba kita terlupa, rakaat yang ketiga kita dah bagi salam, ada satu lagi rakaat, maka Nabi SAW sengaja tertinggal dalam 1 atau 2 rakaat kerana Nabi nak ajar umat dia bagaimana kaedah kalau kita terlupa rakaat dan kita memberi salam lebih awal. Jadi kemungkinan tuan-tuan, Nabi Muhammad sengaja bangun lewat pada subuh tersebut untuk mengajar umat dia bagaimana kaedah salat subuh sekiranya kita sudah terlewat. Yang mana kita dapati Nabi Muhammad bangun, mengambil wuduk, mengerjakan salat sunat subuh terlebih dahulu, barulah Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat untuk dikerjakan salat subuh secara berjemaah. Yang kedua, berkaitan dengan Nabi Muhammad tertinggal salat asar sehingga dikerjakan pada waktu maghrib. Perlu kita fahami, bukan Nabi Muhammad terlupa untuk mengerjakan salat asar, tetapi Nabi Muhammad tidak ada kesempatan untuk mengerjakan salat asar disebabkan peperangan itu sendiri, perang Ahzab yang terlalu dahsyat.
maka Nabi Muhammad tak ada ruang untuk berhenti sekejap untuk menunaikan salat asar, menyebabkan baginda pun tertinggal salat asar dan dikerjakan selepas maghrib apabila keadaan agak tenang. Peristiwa itu berlaku ketika salat khauf belum disyariatkan. Ya, salat khauf ini adalah salat dalam keadaan takut. Ya, jadi sebelum salat khauf itu disyariatkan, Nabi Muhammad berlakulah peristiwa tersebut. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan awal adalah mustahil para nabi terlupa untuk ibadah disebabkan keasyikan dunia. Tetapi kalaulah mereka meninggalkan ibadah kerana kesibukan mereka dengan perang sebagai contoh, ataupun untuk mengajar umat, ataupun kerana sebab-sebab yang dibenarkan dalam syariat, ya, perkara itu berlaku sebagaimana berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita sebutkan agak mustahil, bahkan mustahil sebenarnya Nabi Sulaiman alaihi salam tertinggal salat asar disebabkan asyik melihat kuda-kuda perang dia. Saya mendengar cerita ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian ketika kecil lagi. Masa kecil lagi saya ingat lagi, dalam umur dalam 5-6 tahun, ketika nak tidur tu bapa saudara saya ceritakan kisah ini. Nabi Sulaiman tertinggal salat asar ini. Jadi kita pun lekat, kita ingat cerita ni sampai besar. Baca buku pun begitulah kisah dia. Dalam 1-2 tafsir pun, termasuk tafsir Ibn Katsir pun begitulah yang disebutkan. Namun beberapa ulama termasuk Fakhruddin Ar-Razi dan juga Al-Maraghi membawa satu pentafsiran yang baru, dan mereka tidak bersetuju dengan statement ataupun maklumat menyatakan Nabi Sulaiman terlupa. Sebaliknya mereka mensyarahkan ayat tersebut dengan cara yang lain. Baik, kalau melihat pada ayat kedua 32, sesungguhnya saya suka kepada kuda-kuda ini an zikri rabbi. An zikri rabbi ini mengikut tafsiran biasa adalah saya suka kepada kuda-kuda ini daripada berzikir kepada Tuhan sehingga matahari tenggelam, terlepas salat asar. Itu tafsiran yang biasa. Namun bagi Fakhruddin Ar-Razi, tafsiran yang betulnya begini: sesungguhnya saya suka kepada kuda-kuda ini an zikri rabbi, untuk mengingatkan saya kepada Tuhan. Jadi Nabi Sulaiman ketika itu sebenarnya sedang buat pemilihan kuda-kuda untuk pergi berperang masa tu. Jadi bila nak buat pemilihan kuda-kuda untuk pergi berperang, mengikut riwayat ada kata 100, ada yang kata 900, bahkan ada yang kata lebih banyak lagi. Kuda-kuda ni pun berlari di hadapan Nabi Sulaiman untuk Nabi Sulaiman lihat kuda mana yang boleh digunakan untuk perang. Jadi sepanjang kuda-kuda ini berlari tuan-tuan, Nabi Sulaiman pun berzikir pada Tuhan. Kuda-kuda ini boleh digunakan untuk jihad fi sabilillah dalam keadaan Nabi Sulaiman mencongak jihad yang akan dilalui oleh baginda alaihi salam kelak. Jadi sebenarnya adalah sesungguhnya kata Nabi Sulaiman, saya suka kuda-kuda ini untuk mengingatkan saya kepada Tuhan sehingga akhirnya matahari tenggelam dan kuda-kuda ini pun luput daripada pandangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedangkan Nabi Sulaiman telah pun mengerjakan salat asar, ya, pada awal waktu. Satu. Yang kedua, sekiranya kita katakan Nabi Sulaiman ingin menggunakan kuda-kuda itu untuk perang, kenapa dalam ayat yang ke-33 kata Nabi Sulaiman, kata Allah atas lisan Nabi Sulaiman, rudduha alai, bawakan kuda-kuda itu kepada saya, lalu Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda tersebut. Jadi bagaimana? Bagi ulama yang pertama, mereka menyatakan pertama Nabi Sulaiman asyik melihat kuda-kudanya sehingga terlupa salat asar. Sebagai kafarah terhadap kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pun menyembelih semua kuda ini. Ada riwayat menyatakan 900 ekor kuda disembelih, 100 lagi disimpan sebagai cara menebus balik kesilapan baginda yang tidak mengerjakan salat asar. Namun tuan-tuan, bagi ulama lain termasuk Al-Maraghi, mereka memahami ayat ini dengan cara yang lain, iaitu Nabi Sulaiman melihat kuda ini digunakan untuk perang. Setelah kuda ini berlari jauh hilang daripada pandangan mata Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pun minta tentera-tenteranya bawakan semula kuda itu kepada saya. Fatafiqa masaham bisuki wal a'naq, maka baginda pun menyapu-nyapu betis dan tengkuk kuda tersebut. Mengikut generasi kumpulan ulama pertama, menyapu betis dan menyapu tengkuk berarti sembelih. Tapi bagi Al-Maraghi bukan begitu.
Tapi Nabi Sulaiman menyapu-nyapu bahagian betis dan menyapu bahagian tengkuk untuk melihat kod-kod kuda itu ada kecacatan di mana-mana tempat. Kerana kuda itu digunakan untuk perang, maka mesti dipastikan bahawa kuda itu berada dalam keadaan yang terbaik. Maka baginda pun sapu kawasan-kawasan tertentu, contohnya betis dan juga tengkuk, untuk melihat ada atau tidak ada kecacatan. Jadi itu tafsiran yang lebih sesuai untuk kita gunakan kepada para anbiya. Kerana Nabi ini tuan-tuan, mereka ini maksum. Maksum ini terpelihara daripada melakukan dosa kecil ataupun dosa yang besar, kecuali kesilapan. Kesilapan itu perkara biasa, ya, kesilapan perkara biasa. Contohnya kesilapan itu bagaimana? Contohnya Nabi Yunus alaihi salam tersilap, yang dikatakan baginda melarikan diri daripada kaumnya, akhirnya ditelan oleh ikan nun. Fanada fil sulmat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata, kalau kita melihat cerita tersebut, Nabi Yunus telah melakukan satu dosa, iaitu melarikan diri daripada kaum dia. Tapi bagi ulama, mereka tidak melihat begitu. Mereka memahami Nabi Yunus sebenarnya tersilap kerana terlalu takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan Nabi Yunus takut azab Allah diturunkan dalam keadaan baginda tidak sempat melarikan diri. Maka baginda pun awal-awal lagi melarikan diri untuk mengelakkan daripada terkena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itulah yang tidak disukai oleh Allah, kerana Nabi Yunus melarikan diri terlebih awal daripada perintah Allah. Sebenarnya Nabi Yunus berasa takut dengan azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini pun berlaku pada Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa alaihi salam bergegas jumpa dengan Allah di Turi Saina, dan Allah pun tanya, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, kenapa kamu bergegas-gegas wahai Musa? Maka kata Nabi Musa bahawa dia bergegas itu, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, saya bergegas menuju pada engkau kerana mencari keredaanmu wahai Tuhan. Begitu juga Nabi Yunus alaihi salam melarikan diri untuk menyelamatkan diri, bukan kerana ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam pun mustahil baginda melakukan dosa, termasuklah meninggalkan solat kerana terlalu asyik dengan keduniaan, yang sebetulnya Nabi Sulaiman telah pun mengerjakan solat tersebut. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita melihat kepada ayat yang ke-34, saya lebih suka nak tengok cerita yang sebelum itu, ya. Tapi tak apalah, kita tengok ayat 34 dahulu. Kata Allah, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab. Kami telah menguji Sulaiman dan kami meletakkan satu jasad yang tidak bernyawa di atas kerusi baginda. Kemudian Nabi Sulaiman pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dalam mentafsirkan ayat ini ada pelbagai pandangan tuan-tuan. Dan ada satu pandangan yang agak ketara yang saya lihat dalam beberapa buah buku cerita yang cukup terkenal. Dan pandangan ini dikemukakan sendiri oleh, minta maaf ya, oleh tuan-tuan guru sekalipun, untuk menunjukkan kehebatan kalimah Allah, ya. Ceritanya begini, saya ceritakan secara ringkas. Nabi Sulaiman ini, kekuatan dia terletak pada cincin dia. Pada cincin Nabi Sulaiman itu tertulis perkataan La ilaha illallah Sulaiman Rasulullah. Ini cincin keramat. Satu kali Nabi Sulaiman alaihi salam masuk ke dalam toilet, masuk dalam bilik air, dan dia pun pesan pada isterinya yang dikatakan nama Aminah, ataupun apa-apa namalah tuan-tuan, saya tak pasti, ya. Dia pun buang cincin dia tu dan dia minta isteri dia jaga. Bila dia masuk dalam bilik air, ada seekor jin telah menyamar jadi Nabi Sulaiman. Dan jin itu pun minta cincin daripada isteri dia, lalu diberikanlah pada jin tersebut. Lepas Nabi Sulaiman keluar daripada toilet, dia jumpa dengan isteri dia. Mana cincin saya tadi? Maka isteri dia pun kata, kamu ni pendusta. Sulaiman telah datang pun tadi ambil cincin daripada saya. Maka Nabi Sulaiman pun terkejut. Nabi Sulaiman pun pergi ke istana, tengok-tengok ada seseorang yang menyerupai baginda sedang berada di atas takhta baginda. Maka Nabi Sulaiman AS pun katalah, sayalah Sulaiman bin Daud yang sebenarnya, itu pendusta. Tapi tak ada siapa pun yang percaya pada kata-kata Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman pun diusir. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman ini sepanjang diusir itu, baginda terdampar di satu kampung nelayan.
Dan di situlah baginda bekerja, dan upah dia kerja dengan nelayan-nelayan di situ. Upahnya adalah 2 ekor ikan pada setiap hari. Yang ceritanya di istana ni bergolak kerana jin itu tidak memimpin atau tidak membuat hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman selama ini. Maka beberapa orang pembesar, antaranya Asif bin Bakhia, telah memberontak, tuan-tuan. Telah memberontak, dan jin itu setelah 40 hari dia pun terbang ke langit, dan jin telah mencabut cincin Nabi Sulaiman itu, dibuang ke dalam laut. Nabi Sulaiman pula sedang berada di kampung nelayan. Satu kali dia tangkap ikan, dan dia pun siang ikan tersebut. Tiba-tiba dia jumpa dengan cincinnya berada dalam perut seekor ikan. Ikan tu telah makan cincin yang dibuat oleh jin tersebut. Bila Nabi Sulaiman pakai je cincin tersebut, tiba-tiba dia dapat kuasa semula. Jadi bila dia pergi ke istana, semua orang pun kenal itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun minta supaya ditangkap jin tersebut, dan jin itu pun dimasukkan ke dalam sebuah batu, dikurung dalam sebuah batu dan dilemparkan ke dalam dasar laut. Tuan-tuan, ini ceritanya dan digunakan oleh sebahagian segelintir kecil untuk menyatakan bahawa kalimah Allah tu dia ada karamah. Buktinya pada cincin Nabi Sulaiman itu, la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah. Dengan cincin tersebut itulah Nabi Sulaiman mendapat kuasa, dan jin-jin pun tunduk pada baginda. Apabila buang sahaja cincin, maka kuasa Nabi Sulaiman hilang begitu sahaja. Maka ulama pun mentafsirkan ayat tadi, artinya kami menguji Sulaiman, yakni diuji dengan perkara yang tadi, dan kami meletakkan satu jasad di atas kursi Nabi Sulaiman ataupun di atas singgasana Nabi Sulaiman, iaitu jin tadi. Jin tadi memimpin istana Nabi Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman diuji. Itu tafsiran yang telah dikritik begitu ramai ulama, tuan-tuan, ya, termasuk Fakhruddin Ar-Razi, Al-Maraghi dan mana-mana ulama sekalipun mengkritik cerita tersebut dan menganggap ini adalah sampel daripada Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat yang tidak dapat diterima. Bukan semua Israiliyat kita tolak, ya, tapi ini kategori yang tidak dapat kita terima. Yang sebetulnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam telah ditimpa sakit, dan nabi-nabi ditimpa sakit perkara biasa, ya. Nabi Muhammad pun sakit, Nabi Ayub pun sakit, mana-mana nabi lah pasti akan sakit. Kerana semakin tinggi kedudukan dan darjat, maka semakin banyak ujiannya, dan ujian sakit itu tidak dapat dipisahkan dengan orang-orang yang beriman, khasnya para anbiya. Maka bila Nabi Sulaiman itu diuji dengan sakit, sakitnya terlalu teruk. Kalau kita sekarang ni mungkin sakit saraf lah, tuan-tuan, tidak dapat bergerak. Maka kata Allah, sesungguhnya kami menguji Sulaiman, yakni menguji dengan sakit, dan kami meletakkan di atas singgasana Sulaiman itu satu jasad yang semacam tidak bernyawa, iaitu Nabi Sulaiman sendiri. Ditimpa sakit seolah-olah baginda ini tak ada kekuatan, dianggap sebagai jasad yang tidak bernyawa. Kemudian Nabi Sulaiman AS pun memperbanyakkan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu kerana apa? Nanti orang timbulkan persoalan, kenapa Nabi Sulaiman mahu bertaubat sedangkan dia tidak melakukan dosa? Pastilah Nabi Sulaiman bertaubat kerana Nabi Sulaiman leka dalam pemerintahan dia dulu sampai jin mengambil kuasa. Tidak semestinya begitu, tuan-tuan. Taubat kita adalah taubat kerana melakukan dosa, sedangkan taubat para nabi kerana ada masa tidak dapat melakukan ketaatan. Contohnya, kita keluar daripada bilik air, ya, kita diajar baca doa ghufranak, ataupun tambahan ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Kenapa kita sebut ghufranak, keampunanmu yang kami pohon? Maka kata ulama, dibaca ghufranak meminta keampunan daripada Tuhan kerana kita tidak dapat berzikir sepanjang kita berada dalam toilet. Nak baca Quran tak boleh, nak berzikir tak boleh. Maka bila kita keluar daripada toilet, keampunanmu yang kami minta. Begitulah para nabi. Mereka bertaubat pada Allah bukan kerana dosa, tetapi bertaubat kerana ingin mengangkat martabat dan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sulaiman pun begitu. Sepanjang baginda sakit di atas singgasana tersebut, baginda pun bila sihat, baginda bertaubat pada Allah kerana tidak dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Saya nak pergi cerita satu lagi, tuan-tuan, tapi kita buka kalau ada soal jawab dahulu. Tak ada, kita terus satu lagi, ya. Satu lagi kita undur ke belakang sikit, ayat yang ke-23 dan 24, ya. Surah Sad juga. Ini cerita tentang Nabi Daud alaihi salam.
Saya cerita ringkas saja, nak baca satu-satu ayat ini panjang pula. Ini cerita tentang satu kali Nabi Daud alaihi salam berada di mihrab dia ataupun bilik ibadah dia. Tiba-tiba datang dua orang melompat pagar tersebut dan jumpa dengan Nabi Daud alaihi salam. Dan dua orang itu pun mengadu. Nabi Daud tu terkejut menerima kehadiran dua orang tersebut. Kemudian dua orang tu kata, sabar tuan, kami datang ini kerana ingin membuat pengaduan. La takhaf, jangan takut, kami datang untuk buat pengaduan. Kata mereka, inna hadza akhi lahu 99 na'jah wa li na'jatun wahidah faqala akfilniha wa anzani fil khitab. Orang A berkata, tuanku, sahabat saya ini ada 99 ekor kambing, saya pula ada seekor kambing. Maka dia cerita dia, 9 kambing dia yang tuan punya seekor kambing ini, kambing dia telah pergi makan kat tempat kepunyaan orang yang kedua, kawan dia. Maka sebagai balasan, orang punya 99 ekor kambing ni nak ambil balik kambing dia sebagai balasan kerana makan tanaman dia. Maka daripada 99 cukup 100. Itu satu cerita. Dan cerita yang keduanya, kambing itu adalah ibarat kepada isteri. Saya ada 99 orang isteri, dia ada seorang je isteri. Tengok-tengok dia nak ambil isteri saya pula, jadi 100. Saya pula nak tinggal apa? Jadi ini cerita tuan-tuan. Kerana Nabi Daud AS dahulu, ini dia banyak versi ya, saya bawakan satu version. Nabi Daud AS ni satu kali dia terlihat ada seorang wanita yang sangat cantik, Aria ataupun Uria namanya, begitulah. Dan Nabi Daud pun berkenan dengan wanita tersebut kerana kecantikan dia. Malangnya wanita ini telah pun bertunang dengan seorang tentera Nabi Daud. Maka Nabi Daud pun fikir bagaimana nak buat untuk memisahkan dua orang pasangan tersebut, dan akhirnya boleh mencapai cita-cita dia untuk kahwin dengan Uria itu. Maka Nabi Daud AS pun minta supaya lelaki itu pergi berperang, dan berperang itu mesti di barisan yang paling hadapan. Kali pertama perang menang, kali kedua perang pun menang juga, kali ketiga Nabi Daud hantar sekali lagi, dan akhirnya lelaki itu terkorban. Satu riwayat, dan ada riwayat kata dia tidak terkorban, tapi dia macam ditawan ataupun lama tak balik. Maka sebanyak itulah Nabi Daud AS pun mengambil Uria sebagai isteri. Bila lelaki itu balik, tengok tunang dia dah kahwin dengan Nabi Daud AS. Maka Allah Ta'ala pun nak tegur Nabi Daud atas kesilapan yang baginda lakukan, mengambil isteri orang. Sedangkan Nabi Daud ketika itu sudah memiliki 99 orang isteri. Dia ambil pula isteri orang, cukup 100 tuan-tuan. Jadi marilah malaikat Jibril dan malaikat Mikail lompat ke dalam istana Nabi Daud dan buat pengaduan. Saya ada seekor kambing, kawan ada 99 ekor kambing. Tiba-tiba dia nak ambil pula kambing saya, cukup 100. Jadi adakah ini satu keadilan? Tolonglah jatuhkan hukuman pada kami. Itu sebenarnya sindiran kepada Nabi Daud. Maka Nabi Daud AS pun wa zanna Daud annama fatanna, Nabi Daud pun sedar itu satu ujian kepada baginda. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana, Nabi Daud pun minta ampun kepada Tuhan dan bertaubat kepada Allah. Dan ayat itu kita semacam disunatkan untuk sujud tilawah, walaupun ulama khilaf situ sujud tilawah ataupun tidak. Jadi itu cerita version yang kita biasa dengar tuan-tuan ya, ataupun mungkin ada sebahagian kita dengar dan mungkin sebahagian kita baru pertama kali mendengarnya. Tuan-tuan, cerita ini pun adalah menanggap kemaksuman Nabi Daud AS. Mustahil para Nabi akan mengambil tindakan untuk merampas isteri orang. Mustahil ya, sangat mustahil. Walaupun tidak dinafikan Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini punya ramai isteri, tapi ramai isteri baginda itu sesuai dengan umur mereka yang panjang, satu, dan sesuai dengan kekuasaan yang mereka miliki untuk menyebarkan dakwah. Dan yang keseterusnya, memang jadi tabiat orang zaman dahulu berkahwin ramai. Itu benda biasa. Sahabat Nabi pun 8 orang, 9 orang kahwin. Tapi bukanlah 8 orang dalam satu masa. Kerana isteri meninggal, kahwin pula orang lain. Dalam satu masa tu 4 orang. Tapi semua isteri mereka tu 8 orang ada, 10 orang pun ada. Jadi kalau Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang umurnya jauh lebih panjang, ratusan tahun, maka tidak mustahil mereka berkahwin ramai dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah itu sendiri. Persoalannya, benarkah Nabi Daud merampas isteri orang ataupun merampas tunang orang? Perkara inilah yang dikritik oleh alim ulama,
dan ulama tidak bersetuju untuk mengaitkan Nabi Daud ke dalam skandal tersebut. Yang sebetulnya adalah satu kali Nabi Daud AS sedang beribadah dalam rumah ibadah baginda, dan kalau baginda di istana pun bukanlah istana yang mewah, yang megah dan sia-sia, tidak. Sedang baginda beribadah itu, tiba-tiba datang dua orang yang panjat pagar istana tersebut. Mereka terlepas daripada kawalan pengawal-pengawal istana, masuk ke dalam istana Nabi Daud AS. Dan Nabi Daud ini, bila dia tengok dua orang tu masuk ke dalam istana dalam keadaan tak bagi salam, tak minta izin ini, baginda terkejut. Dan timbul dalam hati baginda, dua orang ni mungkin datang nak bunuh aku kot. Dua orang datang nak bunuh aku. Maka bila mereka tengok Nabi Daud dalam keadaan terkejut, mereka pun kata, la takhaf, tuanku jangan takut, kami datang ni kerana nak menyelesaikan masalah kami. Maknanya mereka ni tak nak tunggu kiu dah, ni masalah besar, tak nak tunggu giliran. Mereka terus lompat pagar tersebut, jumpa Nabi Daud AS direct. Jangan takut, kami datang kerana nak buat aduan. Kawan saya ni masalah dia cerita yang sebagaimana yang tadi. Maka Nabi Daud AS pun, wa zanna Daudu annama fatanna, barulah Nabi Daud sedar Allah menguji baginda, yakni Allah nak tengok sejauh mana tingginya tawakal Nabi Daud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mesti takut dengan orang lain? Satu. Yang kedua, Nabi Daud AS perasan bahawa baginda telah suuzon dengan dua orang tadi. Dengan menyangka dua orang tadi datang nak bunuh baginda, itu satu sangkaan yang tidak baik. Maka Nabi Daud pun bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kerana bersangka bukan-bukan terhadap orang lain. Namun tuan-tuan, adakah sangkaan Nabi Daud tadi dianggap sebagai satu dosa? Jawabnya tidak. Kita pun tuan-tuan, kalaulah kita pergi ke ATM nak keluarkan duit dalam bank, tiba-tiba ada orang duduk ikut kita dari tadi lagi, dan muka pun macam semacam je muka dia, dan tengok-tengok macam dia ni orang ganas je, kita pun takut juga. Kawan ni tengok-tengok penjahat ni. Kita nak keluar duit ATM pun tak jadi tuan-tuan, kerana sangkaan. Adakah bila kita bersangka demikian maka kita dianggap dosa? Tidak, kecuali kita panjangkan lagi sangkaan-sangkaan tersebut, jadilah dosa. Sekadar kita bersangka begitu dan kita membuat tindakan ataupun kita cuba mempertahankan diri kita, itu tidak mengapa, selagi mana kita tidak melanjutkan perasaan tadi, memanjang-manjangkan perasaan tadi. Jadi inilah satu tafsiran yang baik untuk kita memahami para nabi, bahawa anbiya itu merupakan orang yang maksum, ya, bukannya orang yang mudah-mudah melakukan dosa. Wallahu a'lam. Sekian, kalau ada sebarang soalan kita okey, ya. Ustaz Nazri tanya soalan tentang puasa bulan Rejab, tuan-tuan, ya. Ada kelebihan atau tidak tentang puasa Rejab ini? Pertamanya, bulan Rejab itu sendiri ada kelebihan atau tidak? Kita jawab, bulan Rejab ni ada satu kelebihan yang cukup istimewa, iaitu bulan Rejab adalah min ashhuril haram, antara bulan-bulan yang diharamkan ataupun bulan yang dihormati. Bulan Rajab, kemudian bulan Jumadil Ula, Jumadil Sani, siapa lagi bulan Muharram, Zulhijjah, minta maaf saya silap ni. Bulan Rajab, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, betul lah. 3 bulan yang berdekatan dan 1 bulan yang berjauhan. Bulan Rajab ini satu-satu kelebihan yang ada pada dia adalah dia bulan yang diharamkan ataupun bulan yang mendapat kehormatan yang tinggi selain daripada Muharram, Zulkaidah dan juga Zulhijjah. Selebihnya itu tak ada. Adapun soal tentang puasa sunat dalam bulan Rajab, puasa pertama, puasa hari kedua sampai puasa hari yang ke-15, ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kemudian dalam bulan Rajab dia ada satu salat namanya salat sunat raghaib. Salat sunat raghaib ni dulu saya hafal juga, dia punya kaedah dia. Salat yang begitu panjang, ada cara bacaannya tersendiri, dan salat itu khas untuk bulan Rajab. Kemudiannya ada berkaitan syurga pula Rejab dan sebagainya. Semua itu adalah maklumat-maklumat palsu sahaja. Dia ulama dulu tuan-tuan, bukan ulama ya, orang zaman dulu. Ada beberapa orang ni dia orang yang terlalu over dalam bab ibadah, dan mereka ni anti kepada orang yang malas ibadah. Mereka ni kaki ibadah, duduk masjid berzikir tak habis, tapi kerjanya malas, malas kerja, meminta-minta dengan orang lain. Jadi sekarang ni mereka ni rasa sedih melihat umat ataupun masyarakat masa tu kurang bab puasa, kurang bab semayang pun kurang, bab baca Quran pun malas.
mereka pun ambil satu inisiatif mencipta hadis-hadis palsu berkaitan dengan kelebihan-kelebihan amalan. Siapa yang baca surah sekian-sekian dapat pahala sekian-sekian, ya. Tidak menafikan banyak surah-surah yang ada kelebihan, tetapi ada yang direka-reka, banyak yang direka-reka. Begitu juga dengan salat-salat tertentu, dan antara perkara yang direka adalah puasa bulan Rajab itu sendiri. Jadi puasa bulan Rajab itu tak ada kelebihan apa-apa pun, tetapi sekiranya kita berpuasa sebagai satu persediaan menghadapi Ramadan, itu tak ada masalah, itu tak ada kaitan dengan Rajab. Kemudian kita puasa 3 hari dalam sebulan, tak ada masalah. Puasa Isnin Khamis tak ada masalah. Ataupun saja-saja kita nak puasa untuk diet badan kita, ataupun untuk jaga kesihatan, ataupun kita ada operation sebagainya, semua tak ada masalah. Cuma puasa khas bulan Rajab itu sahaja yang tak ada menurut hadis-hadis yang sabit ataupun yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Adapun puasa Syaban itu ada. Kerana puasa Syaban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Syaban. Banyak puasa pada bulan Syaban. Cumanya setengah ulama mereka lebih suka. Ini sebahagian ulama ya, bukan semua ya. Sebahagian ulama lebih suka untuk orang awam semacam kita supaya tidak berpuasa straight 3 bulan. Tuan-tuan nak puasa straight 3 bulan tu cerita tuan-tuan ya. Tapi saya nak ceritakan sebahagian ulama kurang berkenan kalau kita puasa straight 3 bulan atas alasan takut kita bila tiba Ramadan tu biasa je, tak ada apa pun. Dah 2 bulan dah tak biasa puasa ni. Masuk Ramadan tu macam tak ada apa-apa kesan dah. Sedangkan orang lain masuk Ramadan ni dengan kesusahan yang dihadapinya, jadi dia punya zuk dia tu lain sikit, zuk Ramadan dia. Tapi maksudnya perkara ini terpakai bagi orang yang awam, bagi sesetengah orang yang khawas, orang yang memang warak pun tuan-tuan, tak kira lah memang kerjanya puasa tiap-tiap hari, masuk Ramadan pun dia tetap rasa zuk dia. Tapi bagi sesetengah orang tu, setengah ulama kata lebih baiklah janganlah dia puasa straight, memperbanyakkan puasa tak ada masalah, supaya dia merasakan zuk dalam bulan Ramadan kelak. Wallahu alam. Itu pandangan sebahagian, bukan pandangan semua. Ada yang lain ke? Tak ada, boleh kita ni lah Ustaz ya. Saya minta maaf lah kalau ada sebarang kekurangan. Saya buat penegasan akhir tuan-tuan, para Nabi tidak melakukan kesilapan, dan kita mesti memahami Nabi itu dengan cara yang baik. Sebagai penutupnya, sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermasam muka dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baginda bermasam muka dan berpaling ketika datangnya orang buta kepada baginda. Dalam ayat ini dia ada beberapa tafsiran, dan suka saya untuk bawa 3 tafsiran ya, yang boleh kita pegang ya. Yang pertama, kalau mengikut Syiah, ini pandangan Syiah tuan-tuan ya. Saya peganglah senang-senang. Tapi bagus cara mereka tafsirkan ayat ini. Mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang bermasam muka tu bukan Nabi. Abasa wa tawalla, pembesar-pembesar Quraisy bermasam muka. Anja'ahul a'ma, ketika seorang buta datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pandangan Quraisy itu, ketika Nabi sedang berdakwah pada pembesar-pembesar, mereka tengok Abdullah bin Ummi Maktum datang, orang miskin, buta pula. Mereka pun mula merungut, bermasam muka dan berpaling. Ni orang ni kacau daun ya. Satu pandangan. Bagus juga syarahan dia. Syarahan yang kedua menyatakan ini pun bukan ulama Syiah, ini ulama ahli sunnah, tapi dia berbeza sedikit. Abasa wa tawalla bukan Nabi yang bermasam muka, tapi pada pandangan orang kafir Quraisy Nabi bermasam muka. Ini pada pandangan orang kafir Quraisy sahaja Nabi ni bermasam muka dan berpaling ya. Minta maaf, pada pandangan orang kafir Quraisy, kalau saya silap saya bertekan balik ya, pada pandangan orang kafir Quraisy Nabi Muhammad bermasam muka dan berpaling daripada mereka. Jadi abasa wa tawalla, dia bermasam muka dan berpaling daripada orang kafir Quraisy, kerana kafir Quraisy ini layan Nabi dengan cara yang tidak baik, mempersendakan ajaran Nabi, dan Nabi pun berpaling kepada orang buta yang baru datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsiran yang kedua. Dan tafsiran biasa yang kita pegang, yang harus kita harmonikan sedikit sahaja, memang Nabi yang bermasam muka apabila dakwah baginda diganggu. Yang ulama timbulkan persoalan, adakah salah Nabi bermasam muka? Semacam kita tuan-tuan tengah sembang ya, kita tengah sembang dengan bos kita, tiba-tiba mari orang nak pinjam kereta kita. Itu je cerita dia. Kita tengah sembang dengan kawan kita ni, tiba-tiba mari orang menyampuk.
Kita pun masam muka, geram dengan orang tersebut kerana menyampuk salam pun tak bagi. Adakah salah kita bermasam muka tadi kerana ada orang mengganggu perbualan kita? Jawabnya tak salah, kerana dia mengganggu kita. Nabi Muhammad pun begitu. Sangka baginda ada orang mengganggu baginda. Rupa-rupanya yang menegur Nabi itu orang yang buta. Dia tidak perasan pun Nabi sedang berbual dengan orang lain. Maka Nabi pun sedar baginda telah melakukan kesilapan, tetapi bukannya dosa. Jadi para Nabi ni mesti tidak melakukan dosa. Kesilapan ya, dan kesilapan itu adalah kesilapan sebagai manusia biasa. Ya. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang dari Allah, kelemahan itu kemas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.